pertamanya, ya, ulama menyatakan tartil, ya. Yang keduanya tahqiq. Ada juga yang setengah kitab dia menyatakan tartil dengan tahqiq itu sama, ya, iaitu bacaan yang lambat, bacaan yang satu persatu, seperti bacaan taranum, ya. Yang keduanya bacaan tadwir, iaitu bacaan sederhana, ya, seperti mana kita membaca di dalam solat. Dan yang ketiganya bacaan hadar, yakni bacaan yang laju, tetapi tetap kita menjaga hukum hakam, ya, dalam membaca tajwid, dalam membaca Al-Quran. Maka kita boleh pilih di antara tiga tadi, ya, untuk kita yang mana. Ya, cumanya pastikan walaupun bacaan kita hadar laju, tetapi tetap kita, ya, menjaga hukum hakam tajwid. Ada juga setengah kitab menyebutkan bahawa pertama tahqiq, bacaan perlahan, lambat. Kedua, tadwir, bacaan sederhana. Yang ketiganya bacaan hadar, yakni bacaan yang laju. Tetapi dia kata, ketiga-tiga itu, dia mesti menggunakan atau mestilah bacaan secara tartil. Maksud tadi apa? Tartil iaitu kita menjaga hukum hakam, ya, dalam kita, hukum hakam tajwid dalam kita membaca Al-Quran. Seterusnya, ya, barang siapa yang membaca huruf daripada kitabullah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali pahala. Tidaklah aku katakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini kelebihan kita membaca Al-Quran. Bayangkan, tuan-tuan, puan-puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu huruf Allah ganjarkan dengan 10 pahala. Ya, maka apatah lagi pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Ya, dengan kita dalam keadaan kita berpuasa, dalam kita berkeadaan mengharap keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharapkan, ya, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka, ya, dengan itu, ya, tuan-tuan, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Apatah lagi, ya, pada bulan Ramadan ini Allah gandakan ganjaran pahala, ya, daripada apa yang kita lakukan. Maka kita sambung seterusnya, ya. Saya nak baca satu hadis lagi, ya, daripada Nabi SAW, dan dalil, ya, antaranya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Bila ditanya kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kanas maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamudduhu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahim. Ya. Bagaimana bacaan, ya, Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun menjawab, ya, baginda membaca dengan mad dipanjangkan. Lalu Anas radhiyallahu anhu membaca sebagaimana contoh bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan lagi baginda memanjangkan bacaan bismillah dan juga memanjangkan bacaan ar-Rahman dan bacaan ar-Rahim, riwayat Al-Bukhari. Maka, ya, Nabi SAW juga dia membaca Al-Quran ini dengan bacaan yang bertajwid. Maka itulah yang disarankan, ya, untuk kita lakukan. Seterusnya, ya, kita lihat pada slide yang seterusnya. Imam bacaan Al-Quran. Ya, dan ramai di antara kita, bila kita tanya, kita mengikut imam, ya, apa untuk membaca Al-Quran, ya, antaranya ramai yang menjawab kita mengikut Imam Syafi'i. Maka hari ini kita cuba belajar atau cuba mengetahui, mungkin ada saudara atau sahabat-sahabat kita dah tahu pun, ya, kita ulang kembali. Ya, bacaan Al-Quran kita iaitu mengikut riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi, yang diamalkan di Malaysia lah. Ya, saya baca sedikit, ya, dekat slide tu. Riwayat Hafs adalah salah satu riwayat pembacaan Al-Quran yang sahih, terpelihara dan bersambung sanadnya daripada qiraat Imam Asim. Ya, Imam Asim ni iaitu guru kepada Imam Hafs. Imam Asim, itu dia punya biodata. Asim bin Abi Al-Nujud Al-Asadi Al-Kufi, salah seorang daripada tokoh qiraat 7 yang termasyhur,
yang tergolong daripada generasi tabi'in, wafat pada tahun 127 Hijrah. Imam Hafs, iaitu nama sebenarnya Abu Amr Hafs bin Sulaiman bin Maghirah Al-Kufi. Beliau adalah anak tiri Imam Asim dan mengambil bacaan daripada Imam Asim secara langsung berkali-kali, wafat pada tahun 180 Hijrah. Ini kita sebelum kita nak tahu atau sebelum kita nak membaca Al-Quran, kita kena tahu apa riwayat yang kita ikut. Bacaan Al-Quran ni ikut riwayat siapa. Tuan-tuan guru yang ada dalam Meet ni, kalau nak tambah sedikit tak ada masalah, kita beri laluan. Ni dalam ni ada yang hebat-hebat ni, cuma dia lihat dia anak muridnya nak menerangkan. Kalau ada kesilapan atau kekurangan, dia boleh maklum kepada saya. Bila pertamanya kita kena tahu ikut riwayat mana. Maka yang pertama, kita membaca Al-Quran, dia mengikut riwayat Hafs an Asim. Maka ini juga kita kena terapkan atau kita kena beritahu kepada anak-anak murid kita. Tak kisahlah anak murid yang dewasa atau anak murid yang kita ajar di sekolah. Kerana ramai di kalangan kita yang tidak tahu kita ni mengikut bacaan riwayat apa. Seterusnya, kita sambung. Hari ini mungkin masa dalam sejam setengah ke 2 jam lah. Ikutlah. Tuan-tuan kalau ada pertanyaan, boleh diajukan untuk kita terus jawab supaya contoh bacaan hadar. Contoh bacaan hadar di bawah ni, di dalam komen ni. Contoh saya bagi 3 contoh. Pertama, bacaan tahqiq. Kedua, bacaan tadwir. Ketiga, bacaan hadar. Yang pertama, bacaan tahqiq. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu bacaan tahqiq. Kedua, bacaan tadwir. Bacaan tadwir. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, bacaan hadar. Ini lebih laju daripada tadwir. Ini biasa bacaan untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran atau ayah-ayah yang menghafal Al-Quran. Dalam ni ramai ayah hafiz yang ada. Kita biasanya akan baca cara hadar untuk kita ulang bacaan kita yang telah lalu. Contoh bacaan hadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey, contohnya. Jelas ya? Asam jeram. Itu mungkin. Asam jeram ni, guru saya ada di situ, Ustaz Aqdi. Sahabat saya ada, Ustaz Syauqi. Boleh rujuk pada mereka. Mereka tu, Ustaz Aqdi tu lagi hebat dan pakar dalam bidang Al-Quran. Seterusnya, kita sambung. Kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Yang kita sedia maklum, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid itu fardu ain. Maka tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, sahabat sekalian, mau tidak mau kita kena mendalami ilmu tajwid. Sebab apa kita nak baca Quran? Ada orang tanya, kalau macam tu baiklah tak payah baca Quran. Kalau baca Quran berdosa. Ni maknanya kesilapan diri kita. Antara pahala yang senang untuk kita dapat iaitu dengan kita membaca Al-Quran. Tak nak baca, lihat Al-Quran pun dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Bagaimana Allah nak berikan ganjaran pahala kepada kita tu. Tak mau baca, lihat pun Allah dah berikan ganjaran. Apatah lagi kalau kita membacanya, dia mentadabbur, menghayatinya, memahaminya serta melaksanakan, serta menyampaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu.
Maknanya mau tidak mau kita kena belajar tajwid juga, sebab kita ni guru agama, insya-Allah semua akan mengajar Al-Quran di sekolah. Kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Yang pertamanya, kesalahan yang nyata. Dalam istilah ilmu tajwid disebut sebagai lahnul jali, kesalahan yang jelas. Apa dia kesalahan yang nyata tu? Ia berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris. Sebutan huruf. Sebab tu kita kena menguasai makharijil huruf, tempat keluar huruf hijaiyah ni dengan sempurna. Contoh di bahagian kerongkong, bahagian kerongkong kita, ada 6 huruf hijaiyah yang keluar. Pertamanya di permulaan kerongkong, ghain kha permulaan kerongkong, tengah kerongkong ain ha, ujung kerongkong hamzah ha. Contoh bacaan yang selalu kita lakukan, bukan selalu kita, anak murid kita, insya-Allah guru-guru sini, guru-guru sini semuanya mahir dalam bidang Al-Quran, anak-anak murid kita. Kadang dibaca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ha ditukar menjadi ha, ain ditukar menjadi alif, atau hamzah, maka tidak sempurnalah, dia menukar huruf. Sebab tu ha tadi di mana? Di tengah kerongkong. Ha, alham, ha. Maka kalau disebut alham, disebut ha di hujung kerongkong, maka boleh menjadikan kesalahan lahnul jali pada sebutan atau huruf tersebut. Apatah lagi kalau kita baca, atau kalau kita baca surah Al-Fatihah dalam solat, maka dikuatiri solat kita tadi tidak sempurna. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah itu adalah rukun dalam kita mengerjakan solat. Maka kita kena berhati-hati. Dan ramai di antara kita yang susah atau sukar nak menyebut huruf dad. Ni huruf dad ni antara huruf yang payah kita nak sebut. Kerana apa? Kerana dia makhrajnya yang susah nak dipelajari. Atau mau tidak mau, tuan-tuan, puan-puan, kita kena mendalami supaya makharijul huruf ni, tempat keluar huruf ni kita menguasai. Atau perubahan pada tanda baris, sama ada membawa kepada perubahan makna atau tidak. Ni, tuan-tuan sekalian. Ramai kalau baca salah tu ubah makna tak? Biasa tanya begitu. Tak semestinya ubah makna. Tapi kalau baris salah tak ubah makna pun dikira salah. Maka contoh dia ubah baris. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu alhamdulillah disebut alhamdulillah. Huruf baris dhammah ditukar jadi fathah. Maka di situ kesalahan yang besar. Kita lihat apa hukumnya kalau kita buat ni. Kalau kita salah huruf, makharijul huruf, salah baris, apa hukum bacaan kita? Kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa. Tuan-tuan, puan-puan, main-main maknanya kalau kita baca salah, dengan ada orang tanya saya, kalau tak tahu boleh. Sekarang ni tak ada istilah tidak tahu. Ramai yang bagi alasan saya tak tahulah, sebab saya tak tahu sebut huruf ni. Bila kita sebut, kita kata tak tahu, tak boleh bagi alasan hari ni tak tahu. Sebab apa? Di mana-mana adanya pengajian Al-Quran. Kalau kita tengok di FB dan sebagainya, banyak guru-guru yang mengajar. Saya tak pernahlah mengajar di FB. Sebab saya ni tak apa nak pandai sangat. Maka inilah pertama kali saya live. Pertama kali ni menggunakan internet. Biasa sendiri-sendiri je. Ni. Maknanya kita tak boleh bagi alasan bahawa kita tidak tahu. Mesti kita kena cari guru Al-Quran. Jangan sampai kita melakukan kesalahan lahnul jali ini. Kesalahan yang besar. Kerana apa? Kalau kita berterusan melakukan takut-takut apa yang kita lakukan selama ini, amalan yang kita buat selama ini, bacaan yang kita buat selama ini,
ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak maulah begitu. Ya, sebab apa? Kesalahan diri kita sendiri, tak mahu kita mencari ilmu tentang Al-Quran. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat, maka tidak sah atau tidak sempurna solat tersebut. Ni kalau berlaku, maka tidak sempurna solat tersebut kalau dalam suratul Fatihah. Sebab tu kita kena belajar. Ya, ada sampai belajar surah Fatihah daripada mula sampai hari ni. Belajar tak apa, ulang dan ulang, tak ada masalah. Dan ada yang menyatakan, saya belajar dengan guru ni, tak apa, ramai guru lagi bagus. Ya, ramai guru lagi bacaan kita lebih baik. Kadang-kadang kita belajar dengan seorang guru ini, mungkin dia tidak sedar kesalahan yang kita buat. Kemudian kita belajar dengan guru yang lain, rupanya ada kesalahan yang kita lakukan. Ini yang berlaku pada diri saya. Ya, saya belajar di sini dahulu, ya, kita baca-baca, ya, mungkin masa kita baca guru tadi tak perasan, ya, bila sampai di Mesir sana, bila kita talapi, bacaan yang kita biasa baca rupanya salah, maka tersentak dalam hati, ya Allah, rupanya kita menambah huruf atau mengurangkan huruf yang kita tidak sedar. Itu kelebihan kalau kita berguru atau kalau kita belajar dengan banyak guru. Okay. Seterusnya, ya, lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Yang ada dua kesalahan. Pertama, lahnul jali, kesalahan yang jelas. Lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Apakah kesalahan yang tersembunyi ini? Kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna. Seperti meninggalkan dengung. Maknanya, berbeza dengan lahnul jali tadi. Lahnul jali, dia ubah huruf, ubah baris. Dua perkara yang besar. Tetapi lahnul khafi ini, ya, dia tidak mengubah huruf, dia tidak mengubah baris, ya, tetapi dia meninggalkan dengung. Contoh dia tinggalkan dengung. Ya, contoh, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi dibaca bagaimana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nampak, tuan? Ya, akan beza tadi. Sebab itulah bila kita sebut tajwid, apa maksud tajwid? Mencantikkan, memperelokkan. Ya, beza tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kalau kita baca, walaupunlah suara kita ni tak semerdu imam-imam Mekah Madinah, tak apa. Ya, bukan semua dianugerah suara yang hebat. Ya, ada suara biasa, tak ada masalah. Yang penting, ya, kita jaga bacaan tadi, ya, mengikut apa yang kita pelajari. Kita baca satu persatu. Dan bila kita belajar, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita belajar bagaimana di tempat kita belajar dan kita praktikkan di rumah pun begitu. Saya mengajar di masjid, di masjid muslimin dan muslimat, saya sebut bagaimana kita belajar sekarang ni kat rumah pun, tuan-tuan puan-puan kena baca ikut bagaimana kita belajar. Jangan di sini di tempat belajar kita belajar dengan bacaan yang betul, sampai rumah kita baca laju. Lebih-lebih lagi pada hari Khamis malam Jumaat baca Yasin. Mentang-mentanglah Yasin ni memang, ya, sinonim dalam diri dia, main laju lagi. Kadang-kadang kalau di masjid, tuan-tuan puan-puan, dia melebihi, ya, imam baca lambat sangat. Ya, saya baca laju, kita habis, imam tak habis lagi. Sampai begitu. Dia berlumba pula dengan imam. Padahal disuruh baca mengikut imam, ya, secara beramai-ramai. Maknanya bagaimana kita baca tempat belajar, begitu juga kita baca di rumah. Ya, jangan terburu-buru. Ya, kalau kita ni berbeza kalau kita ini mengulang Al-Quran, itu cerita lain lah. Tapi kalau kita baca secara biasa, ya, sebaiknya kita baca secara tadwir, tengahan, supaya sebutan huruf yang kita sebut tadi jelas. Ya, contoh, kita baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Akan satu per satu. Dan kalau boleh kita jelaskan satu huruf demi satu huruf tadi dengan sempurna.
Jangan sampai ada huruf yang tidak sempurna. Ya, biasanya kita dengar pada kalimah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca nu. Dia tak nak baca nu sebenarnya. Tetapi dia baca dengan laju jadi nu, sedangkan nir akan beza tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jelaskan huruf, jelaskan barisan. Ya, itu kalau mudhari' kalau kita baca laju, kalau bacaan tadi tidak fasih. Kita sambung kembali tadi, ya. Seperti meninggalkan dengung, tidak menentukan qadar harakat mat dengan sempurna. Ya, yang kedua, tidak dapat menentukan qadar harakat mat dengan sempurna. Kadang-kadang tajwid bertujuan untuk mencantikkan. Kadang-kadang ya, dia baca mat asli lebih daripada 2. Ya, mat asli hanya 2 harakat atau mat tabi'i. Contoh lebih daripada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Memang bunyi sedap, tuan-tuan. Ya, kalau kita goreng lagi sedap. Ya, tapi bacaan tadi melebihi 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mat asli pun harakatnya kita nak belajar, tuan-tuan. Ya, apatah lagi harakat-harakat yang lain. Ni, ya, maknanya, tuan-tuan, walaupun kita rasa 2 harakat, bagaimana 2 harakat itu dikira? Ya, panjangnya bagaimana? Ya, dulu kita belajar ikut jari, 2 jari. Kadang ada orang letak 2 jari tapi laju. Bismillahirrahmanirrahim. Salah juga. Ya, mestilah dengan qadar yang betul. Ni, ya, tidak mendapat menentukan qadar harakat pada harakat mat dengan sempurna. Ni, ya, dengan sempurna. Apatah lagi dekat bacaan hukum pada mat munfasil, mutasil, mat lazim. Contoh pada awal surah, ya, alif lam mim contoh. Ni kadang-kadang kita tidak tekankan kepada anak kita atau anak murid kita supaya bacaan pada awal surah ini dia baca dengan sempurna. Di situ hukumnya mat lazim dengan qadar 6 harakat. 6 harakat ni panjang, tuan-tuan. Dia kadang-kadang nak baca alif lam mim, maka tidak sempurnalah. Tidak kena pada harakatnya. Ya, tak apa, ada orang kata tak apa, kecil lagi. Dia dah besar nanti dia bolehlah. Ya, dia bolehlah belajar. Ya, tidak, tuan-tuan. Dari kecil inilah ya, kita bimbing dia supaya bila dah besar dia akan lagi expert dalam bidang Al-Quran atau dalam bidang tajwid. Ni kalau kecil ni kita tidak betulkan dengan sebaiknya, dikhawatiri nanti bila dah besar dia akan bawa bacaan pada sekolah rendah. Ya, kalaulah lepas UPSR tadi, ya, dia belajar sekolah agama atau belajar di sekolah tahfiz pondok atau sebagainya, insya-Allah bacaannya akan lebih. Ya, tetapi tuan-tuan puan-puan, kalaulah ya lepas tahun 6 tadi, lepas UPSR, ya, dia tak sekolah agama, sekolah biasa, maka dia akan baca mengikut bacaan sekolah rendahnya sampai bila-bila. Ya, kalau dia ada kesedaran untuk belajar, maka akan baik sedikitlah bacaannya atau bertambah baiklah bacaannya. Tetapi kalau dia tidak mengambil langkah untuk belajar, maka dia akan baca mengikut apa? Mengikut bacaan waktu sekolah rendah. Ini yang kita khawatir, tuan. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, ingatkan lagi ya kepada tuan-tuan, puan-puan, ya, kalau boleh ya, bila kita mengajar anak murid kita ni bacaan Al-Quran dengan betul. Dan kita pesan kepada anak-anak murid kita, kalau belajar di mana-mana, pastikan yang mengajar tadi memang alim dalam bidang Al-Quran. Sebab apa? Ya, sebab adanya di antara kita, anak-anak kita mengaji di rumah makcik ni, tak apa, tak ada masalah. Akak ni, ya, tak ada masalah. Tetapi pastikan, tuan-tuan, puan-puan, ya, mereka ini mahir dalam bidang Al-Quran. Sebab apa? Ya, sebab ramai di kalangan anak-anak kita ya baca Al-Quran ya lancar, tetapi adanya tempat-tempat yang tidak kena. Contoh nanti kita akan jumpalah, Ustaz Firdaus akan terangkan tentang ismam, ya, tentang tashil, ya, tentang raum, ya, tentang imalah dan sebagainya. Itu ya mengikut riwayat Hafan Asim, kita kena ikut bagaimana imam kita baca. Ya,
Kemudian pada awal surah yang saya sebutkan tadi, itu pun sama. Ya, pastikan kita ajar mereka ini ya dengan bacaan yang betul. Ya, contoh alif lam mim. Ya, maknanya lam kepada mim tu dua harakat dengung. Kita pun tanya, anak murid kita tanya, kenapa dengung? Ya, sedangkan di situ tak ada pun tanda dengung. Ya, kalau Quran Imla'i yang kita belajar dahulu ada sabdu kat situ. Tapi Quran yang Rasah Osmani yang sekarang ni ya tak ada. Maka kita sebutlah eja lam bagaimana lam alif mim. Kemudian eja mim bagaimana mim ya mim. Okay, mim bertemu mim hukumnya apa? Maka hukumnya dengung. Maka kita dengung ada di situ. Sebab tu kita kena beritahu kenapa. Sebab tu Rasam Osmani ni tuan-tuan, puan-puan. Ya, kebanyakannya ada istilah-istilah ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Ya, kemudian ada pada bacaan, tak ada pada tulisan. Ya, tulisannya ada tapi tak dibaca. Nanti kita akan jumpa. Ya, tulisannya ada tapi tak baca. Kemudian yang kedua, tulisannya tak ada, kemudian kena baca pula. Bagaimana tuan-tuan kalau kita tak belajar, kita tak berhadapan dengan guru? Bagaimana kita nak baca? Tak ada tulisan, tak ada hurufnya, tak ada tandanya, tapi kita kena baca. Yang kedua, ada tandanya, ada hurufnya. Tak boleh baca pula. Ni yang kita kena pelajari dan kita kena ni. Sambung seterusnya. Naik atas Al-Ghazali. Kesalahan ini tidak sampai mencacatkan solat. Namun begitu, para pembaca Al-Quran patut meninggalkannya. Ya, tak apa kesalahan kecil je. Ya, tak apa kesalahan kecil aja. Tapi tuan-tuan, ulama tajuk menyatakan kalau kita ini melakukan kesalahan lahnul khafi, maka kita disebut sebagai orang yang aib, mengaibkan diri kita lah. Ya, walaupun aib dari segi bacaan kita, walaupun tidak mendatangkan dosa, tetapi aib. Apatah lagi, tuan-tuan yang baca ni guru-guru agama. Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ambil tahu dan perlu kita mendalami. Ya, betul tuan-tuan, kita dulu kita pandai baca Quran, semua saya tak nafikan. Ya, masyarakat Islam di Malaysia ni insya-Allah kebanyakannya pandai baca Al-Quran. Maka bagaimanakah tahap bacaan Al-Quran mereka? Ini persoalannya. Bagaimana tahap bacaan Al-Quran mereka? Yang itulah yang kita perlu titik berat. Ya, bila kita ini tuan-tuan, ada ilmu dalam bidang Al-Quran, maka kalau kita nak sampaikan kepada anak murid kita pun dalam keadaan bacaan yang betul. Ya, bukan bacaan yang salah. Ya, kadang-kadang kita pun tak tahu bagaimana keadaan tanwin bertemu hamzah wasal. Ya, dalam Al-Quran ada 33 tempat. Ya, tak silap saya lah. Ya, dalam Quran disebut 33 tempat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Banyak tu. Ya, tempat yang pertama yang kita akan jumpa dalam suratul Baqarah. Ya, dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua. Ya. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Ya, kita kena ada tambah nun baris di bawah. Ya, itu disebut sebagai tanwin bertemu hamzah wasal. Itu yang biasa tuan-tuan. Ya, jangan kita anggap ini pelik, itu yang biasa. Ya, maka yang biasa pun kita kena tahu, yang luar biasa apatah lagi kita kena tahu. Seterusnya, bacaan-bacaan yang sukar, dalam istilah ilmu tajwid ni terlihat tu ada bacaan imalah, ada bacaan tashil, ada bacaan ismam, ada bacaan raum, naqal, ibdal, hamzah wasal, sin kecil, itu yang tertera tu tuan-tuan. Huruf awal surah, sattah, tanda bujur, waqaf Jibril. Ni tak apalah. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Kalimah khusus bacaan Hafs an Asim Tariq Syatibi. Ada kalimah-kalimah. Contohnya tuan-tuan, kita baca tiba-tiba atas sad tu ada sin. Kita nak baca bagaimana ni? Nak baca sad ke baca sin? Baca sad lah. Kadang-kadang kita jumpa ada sin juga. Tapi bukan atas sad. Itu tanda sattah. Contoh, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida.
Maka di situ ada dua pilihan pada suratul Kahfi, dan ada dua juga pilihan dalam surah Yasin. Ya, tak ada masalah lah di situ, kita boleh wakaf. Kalau kita wakaf biasa, kita sambunglah macam biasa. Tetapi ada dua tempat dalam dua surah yang kita tak ada pilihan, kena baca sattah. Apa dia sattah? Iaitu kita berhenti tanpa mengambil nafas yang baru. Ya, kalau wakaf kita berhenti ambil nafas baru, tapi sattah berhenti tanpa mengambil nafas yang baru. Sebab itulah tuan-tuan berapa pentingnya ya untuk kita ni mendalami, mempelajari tajwid. Ya, kadang-kadang kita baca dekat buku betul, ya, tetapi bila kita praktikkannya, dia berbeza dengan kita baca dengan sendiri. Bila kita praktikkan, ada kawan-kawan yang semak atau guru-guru Al-Quran yang semak, kita rupanya ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja. Ya, contoh, saya ambil dalam surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maknanya di situ kita kena jelaskan pada huruf ha, pada huruf nun yang saya sebut awal tadi. Ada yang baca nur, sebab dia nak sebut nun ni sebenarnya, tapi disebabkan dia tak perasan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kesalahan di situ yang biasa, yang masyarakat lakukan kesalahan, maknanya dia tidak sebut dengan huruf ha, disebut dengan ha. Dan Rabbil Alamin, ain disebut a, dia bukan ain. Ar-Rahmanir-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Di sini pun kita kena berhati-hati pada kalimah Maliki Yaumiddin, dua harakat pada ma, yaum, bacaan dengan harful lin. Kemudian din sebut huruf dal, ya, dengan huruf dal, bukan dengan huruf di. Kalau di lain, Maliki Yaumiddin, tu di, ya, tapi kalau dal, Maliki Yaumiddin. Maknanya banyak lagi lah, ya, antara yang lain iaitu pada akhir surah, surah Al-Fatihah. Biasa kita baca tak cukup nafas. Ya, dia sambung, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak sempurna. Bunyi lin. Kalau kita tak cukup nafas, tuan-tuan, kita berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian pastikan huruf sad. Jangan si, sad. Sad ni huruf isti'la, huruf yang tebal. Ya, bezakan sin dengan sad. Ya, siratal ladzi ta. Itu banyak lagi huruf-huruf isti'la yang perlu kita kuasai, ya, supaya apa? Bacaan yang kita baca tadi, ya, lebih sempurna dan lebih tepat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ 6 harakat. Ya, maknanya kena baca dengan panjanglah. Ni. Adakah sama wakaf jiri dengan wakaf Nabi? Apa yang saya belajar dulu, wakaf Nabi dipanggil juga wakaf jiri, betul ke? Wallahu a'lam. Ya, yang ada dalam kitab disebut wakaf Jibril. Apa dia wakaf Jibril? Iaitu bagaimana Jibril mengajar pada Rasulullah wakaf di situ, maka Rasulullah pun wakaf di situ. Itu. Ya, mungkin samalah, cuma istilah namanya berlainan. Ya, ni. Ustaz Daus dah masuk belum? Ustaz Daus? Tak ada suara? Ustaz Firdaus dah masuk belum? Alhamdulillah, ya, dah sampai 169. Ramainya, ya, maknanya peminat atau pencinta Al-Quran. Ya. Ustaz Firdaus dah masuk belum? Okey. Firdaus nak sambung ke pada slide seterusnya, iaitu bacaan imalah. Tak ada jawapan. Firdaus? Nanti slide tu insya-Allah Ustaz Razali akan beri.
Ya ada, site tu ada. Ada soalan lain sebelum saya serahkan pada Ustaz Firdaus? Ustaz ada soalan tu Ustaz. Ros Ya. Irdawati Muhammad Harun. Aha. Ada persoalan tu. Adakah sama wakaf Jibril dengan wakaf Nabi? Apa yang saya belajar dahulu, wakaf Nabi dipanggil juga sebagai wakaf Jibril. Betul ke? Daripada Ros Irdarwati. Saya dah beritahu tadi. Ya, dalam kitab tajwid disebut waqaf Jibril. Apa dia waqaf Jibril? Iaitu Jibril alaihissalam mengajarkan Rasulullah Al-Quran, ya, berhenti pada tempat-tempat tersebut. Ya, berhenti pada tempat-tempat tersebut. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 14 tempat. Mengikut ya pendapat ulama. Ya, maka mungkin samalah waqaf Jibril dengan waqaf Nabi. Ya, apa yang Jibril ajar pada Nabi, Nabi ajar pada sahabat. Ya, cuma namanya berbeza. Tapi itu tak apalah. Ya, tak apa. Tapi ada satu kisah. Ya, saya nak satu kisah. Sahabat saya daripada Semanggul, ya, dia menjadi imam pada waktu subuh pada hari Jumaat. Ya, pada hari Jumaat. Maka bila pagi Jumaat ni, tuan-tuan puan-puan, kita imam biasa akan bawa surah Sajadah dan Insan. Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Insan. Ya, kemudian pada ayat surah Sajadah dia pada kalimah afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Disambunglah. Ya, habis saja solat, seorang guru Al-Quran ni bertemu dengan dia. Dia balik kampung lah masa tu, waktu belajar dia balik, kemudian ditolak jadi imam waktu subuh. Ya, maka dia tanya, tadi kenapa sambung pada afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Tahu tanda itu apa? Ya, kan maknanya apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Maka Allah jawab, la yastawun, tidak sama. Ya, la yastawun, tidak sama. Guru Al-Quran tu kata sebaiknya kita waqaf di situ. Di situ ada waqaf. Saya pun dia masa belajar dah nak pergi Mesir baru tahu tentang waqaf Jibril. Tapi ada seorang sahabat, ya, saya di masa belajar di Mesir dulu, dia tanya Syekh, ya, dia tanya Syekh, dia tanya dah pensyarah di Mahat tu, dia tanya apa dia waqaf Jibril? Maka jawab Syekh tadi, wallahu a'lam. Ya, maknanya ini pendapat ulama. Ya, kita nak ambil manfaat pun tak ada masalah. Itu maksudnya. Ada soalan lain? Nanti mungkin ada pertanyaan pada kalimah-kalimah yang kita nak belajar lepas ni. Ya, kalimah berkaitan dengan imalah apa dan sebagainya. Ustaz, budak-budak kita ni hafaz mereka tak panjang, nafas mereka tidak panjang. Ya, walaupun kita dah ajar tanda waqaf kat mereka, tapi kadang-kadang tersasar juga bacaan. Macam mana tu? Ya, bila nafas tak panjang, ya, pertamanya kita kena ajar tarik nafas dulu. Jangan terus baca je. Sebelum baca tu tarik nafas dulu. Suruh tarik baru baca. Kemudian sebaiknya kita ni guru Al-Quran, kita beli Quran waqaf ibtidak. Ya, maknanya kat situ ada Al-Quran waqaf ibtidak, bagaimana kita nak waqaf, bagaimana kita nak mula. Kat situ kalau kita ada Quran tu, maka kita tahulah nak berhenti kat mana, sambung kat mana, itu lebih baik. Dan jawapan tadi, bagaimana kita nak bagi nafas anak-anak kita panjang, budak biasanya nafas ni kurang panjang. Begitu juga orang yang telah berumur pun sama. Ya, pun sama. Tapi bila saya mengajar, ya, pada makcik-makcik yang belajar Al-Quran ni, saya kata amalkan tasbih. Tasbih bagaimana? Bila kita tasbih lepas solat tadi, subhanallah, 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 kita buat 3 nafas.
Kita nak belajar panjangkan nafas. Ya, kita buat 3 nafas. Kalau boleh nanti kalau dah nafas panjang kita tambah lagi 2 nafas pula. Contoh begitulah. Ya. Ada tak petua nak bagi nafas panjang? Ni. Petua saya tak tahulah. Ya, Allah alam, apa muda je. Petua ni wallahu alam. Cumanya sebaiknya ya bagi saya lah nak bagi suara kita clear, suara kita nafas kita kerongkong kita ni bersih, kita amalkan makan madu. Ya, makan madu. Ya, sebelum tidur dengan bangun tidur. Insya-Allah lah kita punya kerongkong ni clear dan nafas kita pun boleh panjang insya-Allah. Itu antaranya lah. Ya. Amalkan tasbih, tip nak nafas panjang, itu antaranya lah. Ya. Yang lain tu tak payah, tak perlulah kita nak menyelam, dalam air, nak cari polah lagi satu hal ibu tuan-tuan sekalian. Tak perlulah. Ya, kalau orang dulu nak nafas panjang menyelam. Sekarang ni kita nak menyelam kat mana? Tempat nak menyelam pun tak ada. Ni maknanya kita cuba tadi ya, yang saya sebut yang pertama, kita sebelum kita baca tadi ya, kita tarik nafas panjang. Ya, macam tarawih inilah ya, ada yang baca sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya pun tak cukup kat situ. Sebab apa? Ambil laju sangat. Ya. Maknanya kita boleh juga antara tadi kita tasbih tu kita sebut tasbih subhanallah, kita cuba satu nafas ya, 2 nafas ke 3 nafas yang mana mampulah, itu caranya untuk kita memanjangkan nafas. Apakah hukum bagi kita mengambil sanad bacaan, Ustaz? Hukum ya, hukum bacaan sanad ni sebenarnya saya bertanya pada sahabat-sahabat ya. Dia kata kita ni pun sebenarnya bacaan kita, Al-Quran yang kita belajar ni pun sebenarnya ada susur jalurnya. Cuma kita tak tahu. Kita belajar dengan ayah kita belajar dengan datuk kita belajar dengan moyang kita belajar dengan siapa, kita tak tahu. Mungkin moyang kita tadi dia belajar dengan guru Al-Quran yang ada sanad. Kemudian moyang kita ajar pada ayah kita. Tu. Kita pun tak tahu senaran tu bagaimana. Tapi kalau kita nak ya, kita nak sempurnakan atau kita nak yakinkan bacaan kita ambillah. Sekarang ni banyak guru-guru yang ada sanad. Ya, maknanya rantaian bacaan itu sampai pada Rasulullah. Kita kalau boleh kita talaki dengan mereka sampai habis. Daripada mula sampai habis. Carilah. Ya, guru-guru pendidikan Islam di Pulau Selangor ramai, berbelas orang. Ya, yang belajar di Syubra, ya, yang ada sanadnya. Cumanya mereka ni diamlah. Ya, biasa gitulah. Saya pun diam-diam je lah gitu. Sebab kita ni tak berapa alim. Ya, takut nanti ya kita menonjolkan diri, takut ada yang kesalahan yang kita tak sengaja. Nanti menjadi bual bicara orang lain pula. Ya, maknanya kalau kita nak lebih sempurna, kita deal dengan guru-guru Al-Quran yang ada, yang mereka pernah bertalaki dengan syekh-syekh ya, di Arab sana, di Mesir ke, di Jordan ke, di Madinah atau sebagainya. Kita ambillah bacaan daripada mereka untuk kita mentashihkan ya, bacaan kita. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ustaz Firdaus, dah ada? Tak ada jawapan Ustaz Firdaus ni. Dia nak terangkan tak imalah apa sebagai ni? Ya, imalah, tashil, ismam. Ustaz Firdaus? Tu. Tengah setting mic. Okey. Sebelum tu saya terus sambungnya pada bacaan imalah. Sebelum Ustaz Firdaus masuk ni, ya, bacaan imalah. Ya, apa dia bacaan imalah? Kat mana tempatnya? Assalamualaikum. Ya, kita jumpa ke bacaan imalah ni? Kat mana tempatnya? Ya, biasa kita akan jumpa dalam surah Hud, juzuk yang ke-12. Ya, juzuk yang ke-12. Pada ayat 41. Di situ bagi imam kita, ya, Imam Hafs an Asim, bacaannya imalah. Apa dia imalah? Ni.
Dari segi bahasa, perkataan di atas berasal daripada perkataan mujroha atau majroha, iaitu dengan fathah atau dhammah mim dan fathah ra. Imam Hafs menetapkan bacaan dengan fathah mim dan imalah ra. Bacaan yang dimaksudkan itu di atas khusus bagi ayat wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya, biasa kita akan jumpa tanda diamond di mana baris di ra, baris di bawah, di bahagian ra tu kat bawah. Kenapa diletak bawah? Sebab kita baca re. Kemudian apa maksud imalah? Imalah bermaksud memeringkan sebutan fathah menghala kepada sebutan kasrah. Ya, memeringkan bacaan fathah kepada bacaan kasrah. Pada kadar yang banyak. Sebutan ini boleh disamakan dengan bahasa Melayu seperti menyebut suku kata re. Kita sebut rehal. Itulah imalah. Rehal. Majriha wa mursaha. Mesti baca dengan re. Kalau kita baca selain daripada itu majra, maka tidak kena pada tarik bacaan Hafs an Asim, tarik Syatibi. Tak kena daripada imam kita. Maknanya tu rehal. Maknanya re itu adalah imalah. Di kalangan para qurra ada yang membaca perkataan di atas ya, sama seperti Imam Hafs. Bacaannya majriha, dan di sisi qiraat dan riwayat lain Hafs ialah seperti itu bacaan lain tak apalah, saya tak apalah. Ya, ada yang baca mujaraha. Ya, dibaca dengan ra dhammah. Dengan imalah ra dan dhammah mim. Dhammah mim. Yang kita nak belajar hari ni tentang bacaan kita je. Itu yang pertama. Ada soalan. Kira berdosa tak? Ke macam mana Ustaz kalau kita campur-campur? Atau baca ikut sedap kita saja? Okey, berdosa atau tidak? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Saya tak berani nak menyatakan dosa atau tidak. Yang saya sebut tadi tidak kena pada kaedah bacaan riwayat Hafs an Asim. Mungkin kena pada kaedah bacaan imam yang lain. Itu jawapan saya. Ada soalan tentang imalah ni. Nanti tuan-tuan boleh ambil Quran, tuan-tuan tandakan. Ya, lipat sikit kat tepi, kat ujung tu. Nanti kalau jumpa tahulah. Pada juzuk yang ke 12 tak silap saya, Suratul Hud ayat 41. Okay, seterusnya kita sambung pada bacaan tashil. Tashil ia bermaksud memudahkan atau meringankan bacaan secara samar-samar. Ia berlaku apabila terdapat dua hamzah yang berturutan dalam satu kalimah. Cara bacaannya adalah dengan membaca hamzah pertama dengan bacaan biasa dan hamzah kedua dibaca dengan bunyi sama-sama seakan bunyi antara huruf hamzah dan alif. Diletakkan tanda bulat berwarna hitam di atas huruf hamzah yang kedua. Mengikut riwayat Hafs an Asim, hanya terdapat satu tempat sahaja yang wajib dibaca dengan tashil. Ini suratul Fussilat. Tuan-tuan boleh semak. Pada kalimah dia, laula fussilas ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Bagaimana bunyi tadi? Bunyi tadi mana? Cara bacaan adalah dengan membaca hamzah pertama ia memudahkan atau meringankan bacaan secara samar-samar. Ia berlaku apabila terdapat dua hamzah. Bunyi antara hamzah dan alif. Kita pun tak tahu bunyi alif macam mana. Ya, sedangkan alif tadi tak ada tanda, tak boleh menerima baris dan tanda. Ya, adakah alif tadi ada bunyi? Sebab tu pentingnya kita ini bertalaki. Ya, kalau kita nak lebih jelas, maknanya kita lebih jelas untuk kita mengetahui bunyi tashil ini
Maknanya pentingnya untuk kita berhadapan dengan guru. Seakan-akan bunyi ha, tetapi tidak bunyi ha. Siapa yang dengar? Paling kurang kawan sebelah kita sahaja yang dengar. Kalau kita baca Jami wa Arabi, itu dah bunyi huruf ha. Maka bunyi macam mana? Jami wa Arabi. Seakan-akan ya, bunyi antara alif dan hamzah. Tapi dah bersedia tu ya.